Okey. Kita banyak sebenarnya hari ni kita dah belajar kan daripada betul. tetamu kita dari setiap kelompok lah adalah dekat sini. Betul. Tapi sekarang ni kita nak belajar benda yang lebih orang cakap serius sikit tentang kesihatan kita. Betul. Dan sekarang ni kan kita tengah berpuasa dan mungkin di kalangan anda yang berpuasa tu anda sebenarnya merupakan pesakit gastrik. Jadi mungkin anda akan fikir macam boleh ke saya puasa ataupun tertanya-tanya macam mana cara-cara nak berpuasa dengan betul kalau saya ada gastrik. Jadi sebab itulah kita bawakan tetamu kita dalam talian iaitu kita ada Dr. Cheong Kuan Long merupakan pakar perubatan gastroenterologi dan hepatologi daripada Columbia Asia Hospital. Hai doktor. Halo. Selamat pagi doktor. Selamat pagi dan salam sejahtera dan selamat berpuasa kepada penonton-penonton TV3 Muslim dan salam sejahtera. Saya sebelum saya mula, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada TV3 dan program Borak Kopitiam kerana sudi menjemput saya untuk memberikan dan sedikit pengetahuan dan kongsi pengalaman saya dalam rawatan pesakit ataupun penyakit gastrik. Okey. Terima kasih juga doktor ya. Okey, kita nak cerita pasal gastrik dan kita di bulan puasa, bulan Ramadan. Nak tahu doktor, apa antara punca sebenarnya gastrik ni boleh berlaku di bulan Ramadan ni doktor? Ya, actually penyakit gastrik ini boleh berpunca daripada beberapa faktor. Bukan saja dia boleh berlaku masa bulan puasa, dia boleh berlaku dalam masa-masa yang lain. Seperti salah satu punca yang utama di negara kita ialah itu jangkitan kuman oleh bakteria, nama dia Helicobacter pylori. Bakteria ini memang common, memang biasa berlaku di kalangan penduduk dunia ini. 50% pesakit ataupun penduduk di dunia ini ada mengidapi jangkitan bakteria ini. Di Malaysia itu statistik itu menunjukkan lebih kurang 20% penduduk Malaysia ada jangkitan bakteria ini. Dan bakteria ini ialah salah satu penyebab penyakit gastrik. Dan selain daripada itu, of course ada berkaitan dengan cara pemakanan dan juga stres. Stres pun salah satu punca itu penyakit gastrik. Doktor, sebab kita ada dengar juga penyakit GERD. Dia lebih kurang sama macam gastrik. Betul ke? Ataupun dia sebenarnya berbeza? Ya, penyakit GERD dengan penyakit gastrik itu berbeza. Tetapi kalau lihat kepada statistik, lebih kurang 1/3 daripada pesakit gastrik ada mengidapi penyakit GERD pada masa yang sama. Ya, so penyakit GERD ini adalah disebabkan oleh asid dalam perut, reflux ataupun mengalir balik ke dalam esophagus. Whereas itu penyakit gastrik ialah satu penyakit berlaku pada permukaan perut. Tadi gambar itu menunjukkan itu radang pada perut. Itu yang penyebab itu pesakit penyakit gastrik. Ini ialah ulcer dalam perut. Dan ini ialah GERD. So bila acid reflux dia boleh sebabkan radang pada esophagus. Lebih kurang 30% of the pesakit GERD ada gambar dalam endoskopi ini. Ada boleh tunjuk radang seperti ini dalam endoskopi, maksudnya kamera di dalam esophagus. Maksudnya doktor, pesakit gastrik ada juga yang ada GERD sekali lah, dua-dua ada. Ya, ada sesetengah pesakit gastrik ada GERD pada masa yang sama. Seperti saya katakan 1/3. 1/3. Jadi sebenarnya gastrik ataupun GERD ini boleh dirawat ataupun dia tak boleh dirawat? Kedua-dua penyakit ini boleh dirawat. So pesakit itu perlu jaga cara pemakanan, stress level dan juga perlu selalu makan ubat dengan masa yang tepat.
Nak tahu juga doktor, sebab kita bulan puasa kan, macam untuk pesakit gastrik sebenarnya boleh ke mereka ni berpuasa doktor? Ya, ini soalan yang sangat bagus dan sesuai pada masa sekarang. Kalau tengok itu kajian dari dulu, memang ada satu kajian daripada Iran in 2017. Dia tunjukkan bulan puasa ini tak ada kesan sampingan kepada pesakit gastrik dan ada beberapa bukti yang tunjukkan pesakit gastrik ini boleh menjalani puasa dalam bulan Ramadan ini. Salah satu bukti itu datang daripada teori di mana masa bulan Ramadan ini pesakit itu ada rasa lebih tenang dan mereka ada sembahyang dan lebih dekat dengan itu Tuhan. So dengan itu dia akan rasa ada satu good feeling pada pesakit itu. Dan ini akan actually boleh kurangkan itu sakit kepada pesakit. Kedua, faktor yang kedua ialah dalam bulan Ramadan ini ramai perokok dia akan berhenti merokok pada masa bulan ini. Ini pun salah satu penyebab kurangkan itu sakit kepada pesakit itu. Dan kalau pesakit boleh dapatkan rawatan, makan ubat dengan setiap masa, ini pun boleh menyumbang kepada pesakit supaya dia boleh berpuasa. Tetapi namun demikian, ada juga faktor-faktor yang boleh menyebabkan pesakit itu menderita pada bulan Ramadan ini. Kerana kadang bila mereka buka puasa ataupun mereka makan iftar, mereka akan makan terlalu banyak, makan terlalu gelojo dan terlalu banyak. Itu pun satu punca di mana boleh menyebabkan penyakit itu tidak terkawal. Dan juga ada satu studi di mana mereka tunjukkan lebih kurang 20 sampai 60% itu gastric acid dan itu akan semakin bertambah pada bulan Ramadan ini. Dan juga ada satu studi di mana ada pesakit itu ada mengidapi ulcer dan ada bleeding, ada pun pendarahan berlaku pada itu ulcer. Kalau pesakit itu ada mengidapi ulcer macam ini, dia boleh menderita kalau berpuasa. Sebab itu, kalau ada penyakit gastrik yang tidak terkawal dan ada pun ada pendarahan, lebih baik konsult doktor, jumpa doktor dan dapatkan rawatan, lepas itu baru buat berpuasa. Kena dapatkan rawatan dulu, jangan pandai-pandai doktor. Macam mana pula dengan apa tu tadi nak sebut? GERD. Ya, GERD pun sama. Kalau ada dua golongan, tapi kalau kita tengok ada satu studi daripada Asia Tengah juga, dia tunjuk bulan Ramadan ini memang sesuai untuk berpuasa bagi pesakit yang ada GERD. Tetapi ada dua golongan di mana saya akan bagi nasihat. Golongan pertama ialah pesakit GERD yang di mana dia diagnosis ataupun rawatan belum dimulakan. Maksudnya penyakit itu belum stabil. So kalau ada pesakit yang menghidapi GERD macam ini, dia perlu jumpa doktor dulu, konsult doktor dan dapatkan rawatan bagi penyakit itu stabil. Lepas tu mungkin boleh berpuasa. Tapi kalau golongan yang sudah pesakit yang sudah terima rawatan dan penyakit dia sudah terkawal, based on itu studi daripada Asia Tengah itu, pesakit GERD itu boleh berpuasa seperti biasa. Okey. Untuk gastrik dan juga GERD ni kan, sebenarnya kalau nak elakkan, macam doktor ada cakap, elakkan kenapa kita ada gastrik ataupun GERD, kita kena makan dengan betul. Jadi buat masa sekarang, mana satu yang lebih penting sebenarnya? Kita sahur ataupun berbuka puasa? Yang mana satu? Ya, nasihat yang saya boleh diberikan kepada penonton-penonton dalam bulan Ramadan ini, ada beberapa cara kita boleh mengelakkan pesakit gastrik ataupun GERD ini daripada mereba, daripada melarat. Pertama kali, kena makan secara betul. So, kena makan itu sahur. Jangan lupa makan sahur.
Kerana ada studi tunjukkan kalau kita skip meal, kita tak makan ikut masa, penyakit gastrik itu boleh jadi lebih teruk. Cara pemakanan yang betul seperti saya katakan tadi, makanan yang jangan terlalu banyak, secukup. Lebih kurang 60% sampai 70% sudah penuh, berhenti. Dan bila lapar, makan lagi. So bila makan sahur, makan secara sederhana, lepas 2 jam, kalau masih lapar boleh makan itu snack. Tapi itu dah tak boleh puasa. Ya, elakkan makanan yang seperti yang pedas. Makanan yang pedas itu boleh jadikan boleh menyebabkan itu gastrik lebih teruk. Kerana dalam satu studi daripada Universiti Malaya lebih kurang 10 tahun dulu, kalau makan cili lebih kurang 3 gram satu hari, sangat banyak itu cili satu hari, itu pun boleh jadikan itu penyakit gastrik lagi teruk. Doktor, contohlah doktor, kalau contohlah saya ada gastrik, saya nak berpuasa doktor, tapi saya biasanya pagi-pagi saya tak boleh nak makan. Jadi macam mana tu doktor? Tak boleh nak sahur? Tak lalu nak makan? Ya, so kalau belum jumpa doktor lagi, saya nasihatkan pesakit itu jumpa doktor dan dapatkan rawatan. So apa doktor akan buat ialah biasanya doktor akan dapatkan sejarah daripada pesakit. Tengok pesakit itu ada risiko-risiko yang serius. Dapatkan penyakit-penyakit yang lebih serius seperti ulcer, seperti kanser. So biasanya kalau pesakit ada lebih berusia, lebih dari 60 tahun, ada hilang berat badan secara mendadak 5% daripada dalam masa 6 bulan, ataupun dia ada itu kita panggil alarming symptoms, simptom yang sangat berbahaya. Dan doktor biasanya akan galakkan pesakit menjalani endoskopi ataupun kamera masuk ke dalam perut untuk periksa. Dan lepas tu dapatkan rawatan yang tepat supaya penyakit itu dapat dikawal dan sembuh. Dan lepas tu ada ubat di mana pesakit gastrik boleh makan dan boleh tambah selera dia. Kerana penyakit gastrik ada 2 jenis. Ada satu jenis di mana pesakit tidak boleh rasa sudah kenyang, makan sedikit sudah kenyang dan banyak dawa. Golongan yang kedua di mana mereka dapat sakit di bahagian atas perut. Itu dua golongannya lah, berbeza. Tapi macam tadi Dr. Chong ada cukup penting tekankan bahawa pemakanan yang betul dan seimbang memang penting supaya kita boleh hindarkan daripada gastrik ataupun acid reflux ni kena daripada kita. Mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita secara spesifiknya apakah makanan yang sesuai untuk kita ambil ketika kita bersahur supaya kita boleh orang kata macam lebih kenyang ataupun kita elakkan daripada kena gastrik. Okey, so kita bincangkan tentang penyakit gastrik dulu. Untuk penyakit gastrik seperti saya katakan tadi, ada makanan-makanan tertentu perlu dielakkan. Tetapi untuk buat kajian makanan ini memang diet ini memang susah dibuat. Tapi based on the study ataupun kajian yang dulu-dulu punya, salah satu punca utama ialah makanan yang pedas, makanan yang ada cili, sambal, semua itu. Kerana based on the study daripada Singapura, dia ada tunjukkan kalau makan gastrik, 40% daripada pesakit itu lebih senang dapat penyakit gastrik. Seperti studi yang dari Universiti Malaya 10 tahun itu pun tunjukkan kalau makan ubat itu pedas yang terlalu banyak pun boleh jadikan gastrik lebih teruk. Dan juga ada satu studi dari India pun tunjuk kalau makan cili secara sederhana 1.2% you boleh dapatkan penyakit gastrik. Kalau lebih heavy 2.4% dapat itu penyakit gastrik lebih kerap. So selain daripada itu makanan macam gandum, makanan itu macam kopi, itu makanan yang manis, makanan yang lemak-lemak, itu perlu dikurangkan. Dan minuman bergas itu perlu dikurangkan. Tetapi
bukti ataupun itu evidence yang menunjukkan makanan tersebut itu ialah penyebab gastrik tidak sekuat macam makanan yang pedas itu. Selain daripada itu, kalau pesakit boleh rujuk kepada itu FODMAP diet lah. FODMAP diet ini, FODMAP diet ini memang satu diet yang sesuai untuk pesakit gastrik. Kerana lebih kurang 40% of the pesakit gastrik boleh dapatkan itu IBS ataupun irritable bowel syndrome masa yang sama. Kerana makanan-makanan FODMAP ini, yang tinggi FODMAP ini, kerana boleh jadikan perut kembung. Perut kembung dan banyak bergas. So kalau boleh elakkan high FODMAP diet ini pun boleh kurangkan penyakit itu gastrik. Now kita let's talk about itu GERD. GERD pula biasanya pun sama, makanan yang pedas kena dikurangkan, dan yang paling utama ialah itu makanan macam onion, coklat, itu makanan yang berlemak, itu pun boleh ada setengah pesakit dia tidak boleh terima makanan seperti itu, dan seharusnya dielakkan. So pada GERD biasanya itu nasihat diet itu diberikan kepada pesakit bergantung kepada tolerance ataupun bergantung kepada individu tertentu. Bukan semua individu tidak boleh makan macam onion ataupun coklat ataupun itu makanan yang pedas. Lain orang lain lah. GERD biasanya boleh cuba cara yang lain lebih berkesan, seperti cuba gunakan tidur dengan lebih tinggi sikit kepala, bahagian kepala kena tinggikan sikit, dan berat badan pun sangat penting. Pesakit GERD perlu jaga berat badan, kerana bila berat badan terlalu banyak, lebih overweight, dia boleh pedas kepada itu perut dan jadikan asid itu naik sampai ke esophagus. Okey, sebenarnya banyak kita belajar pasal GERD dan juga gastrik pagi ni. Terima kasih doktor, dan doktor mungkin ada sedikit pesanan kepada rakyat Malaysia untuk musim-musim PKP ni di sekarang ni. Ya, sekarang memang pandemik COVID-19 So sebab itu kita ada itu teleconference dan boleh dekat dengan orang-orang ramai. So nasihat saya ialah stay at home, and then kerap cuci tangan, and then pakai mask bila keluar daripada rumah, and then makan makanan yang seimbang, dan kena buat exercise senaman kalau ada masa, dan ya itu sangat penting untuk jaga makan. Ya. Okey, baiklah, terima kasih doktor. Ya, sama-sama. Terima kasih doktor. Stay safe doktor. Ya, stay safe. Ya, everybody. Ya, good. Bye. Okey.